Dua kes aktif COVID-19 sedang dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Perkembangan mengenai situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam itu dinyatakan melalui siaran akhbar Kementerian Kesihatan hari ini. Menurut siaran akhbar tersebut, tiada kes jangkitan baharu COVID-19 dicatatkan dengan jumlah keseluruhan jangkitan 144 kes. Manakala kes yang sembuh seramai 139 orang. 470 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori pada masa ini. Sejak Mac 2020, jumlah yang menamatkan pengasingan diri mandatori ialah 4,886 orang. Jumlah ujian virus SARS-CoV-2 yang dilaksanakan dalam tempoh 24 jam ialah sebanyak 410 sampel. Dan jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 sebanyak 51,103 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian seperti yang tertera. Sementara itu, Kementerian Halwa Agama melalui Jabatan Halwa Masjid mengingatkan orang ramai khususnya para jemaah yang akan memasuki masjid bagi menunaikan sembahyang fardu 5 waktu dan fardu Jumaat agar mematuhi panduan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan dalam membendung penularan jangkitan wabak COVID-19. Berikut kita ikuti panduan semasa berada di masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara. Bagi memperingati sejarah penting peristiwa hijrah, Kementerian Kewangan dan Ekonomi petang tadi mengadakan majlis sambutan awal tahun 1442 Hijrah. Majlis Kendalian Jabatan Perbendaharaan itu berlangsung di Surau Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua, dan Datuk Seri Paduka Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi Fiskal. Majlis diserikan dengan ceramah khas bertajuk Hijrah di Norma Baharu oleh Awang Abdul Rahman bin Haji Ajang, Dai Bertauliah Majlis Agama Islam Brunei, yang mengimbau kembali signifikan pengertian hijrah Nabi Muhammad SAW serta perjuangan dan pengorbanan yang dikaitkan semasa pandemik di mana terdapatnya penghijrahan dari segi kehidupan harian harus dilakukan dalam menjalani norma baharu. Aplikasi mudah alih transport BN memudahkan orang ramai melaksanakan urusan-urusan tanpa perlu berkunjung ke kaunter-kaunter. Butirannya seketika nanti. 24 kes kesalahan menggunakan telefon bimbit semasa memandu dan 14 kes kesalahan pemandu dan penumpang hadapan kenderaan yang tidak memakai tali pinggang keledar dicatatkan setakat Julai lalu. Sementara itu, 6 kes kemalangan jalan raya melibatkan kematian direkodkan dari bulan Januari hingga Jun tahun ini melibatkan mangsa tidak memakai tali pinggang keledar. Yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Abdul Mutalim bin Pehen Orang Kais Seri Setia Datuk Peruka Haji Muhammad Yusof, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi, mengongsikan perangkat tersebut semasa berucap pada Majlis Pelancaran Projek Rintis bagi menggantikan alat amaran laju atau Speed Warning Device SWD pagi tadi. Yang berhormat berkata projek seumpamanya mempamerkan
Teknologi baharu yang digunakan untuk sektor pengangkutan. Teknologi masa kini bukan sahaja meliputi pemantauan kelajuan kenderaan, bahkan juga dapat memantau kelakuan pemandu dalam usaha meningkatkan lagi sistem keselamatan jalan raya secara keseluruhan. Adalah menjadi harapan saya supaya hasil daripada projek rintis ini bukan sahaja akan membuktikan kesesuaian transformasi digital melalui penggunaan teknologi GPS, tetapi juga akan turut menyumbang kepada peningkatan keselamatan jalan raya, khusus bagi kenderaan-kenderaan berat, kenderaan-kenderaan perkhidmatan barangan dan kenderaan perkhidmatan awam. Selaras dengan projek rintis ini, apa yang penting juga adalah usaha dalam pengemaskinian dasar dan penggubalan semula undang-undang berkaitan dengan peraturan lalu lintas jalan raya, khususnya peraturan yang berhubung kait dengan alat amaran had laju bagi kenderaan-kenderaan berat dan komersial di jalan raya. Dengan penggubalan undang-undang dan juga penguatkuasaan melalui teknologi GPS ini nanti, adalah kita hasratkan juga supaya sektor pengangkutan, khususnya pengangkutan darat, akan lebih mantap, berdaya tahan dan selamat. Terdahulu Yang Berhormat menyentuh mengenai Plan Induk Ekonomi Digital 2025, Plan Strategi Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi 2025 dan kepentingan keselamatan jalan raya dan usaha-usaha memantapkannya. Projek akan berjalan selama 6 bulan dengan ahli-ahli jawatankuasa projek rintis akan meneliti dan menilai maklumat yang diperoleh khususnya dari segi keberkesanannya dalam penguatkuasaan serta kemampanannya dan seterusnya menghadapkan sokongan sama ada ia akan dapat diterapkan secara menyeluruh. Setakat ini, 3 buah syarikat pembekal dan 8 syarikat pengangkutan mengambil bahagian. Juga hadir Yang Berhormat Awang Iswandi bin Ahmad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, Setiausaha Tetam, Timbalan-Timbalan Setiausaha Tetam dan ahli-ahli Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya MKKJR. Sejak diperkenalkan pada 18 September tahun lalu, aplikasi Mudah Alih Transport BN telah dimuat turun lebih dari 37,000 kali. Aplikasi Mudah Alih Transport BN memberikan keselesaan dan kemudahan orang ramai bagi melaksanakan urusan-urusan tanpa perlu berkunjung ke kaunter-kaunter di Jabatan Pengangkutan Darat atau Jabatan Perkhidmatan Pos. Perkhidmatan secara online yang terdapat di aplikasi tersebut antaranya membaharui lesen memandu, membaharui lesen kenderaan, maklumat sistem keselamatan amalan pemandu sikap, maklumat bas awam dan nombor telefon pemandu-pemandu teksi berdaftar. Pihak MTIC telah pun menjalankan satu inisiatif yang dinamakan Inisiatif Transport BN Awareness Program. Ianya adalah bagi membantu orang ramai dalam menggunakan aplikasi transport BN ini. Dengan program ini juga dibantu dengan kerjasama sukarelawan-sukarelawan, dan pada masa ini program ini hanya dijalankan di Ibu Pejabat JPD dan ianya akan dilaratkan lagi kepada premis-premis yang lain yang telah dikenal pasti, dan insya-Allah pada minggu hadapan program awareness bagi transport BN ini akan dibuat juga di pusat memproses mail di Brakas bagi orang ramai untuk mencubalah untuk menggunakan aplikasi transport BN ini. Menurut Timbalan Setiausaha Tetap, orang ramai yang hendak menggunakan aplikasi tersebut hendaklah memuat turun transport BN melalui Google Play bagi Android atau App Store bagi pengguna iOS, dan penting bagi memeriksa versi transport BN adalah yang paling terkini. Dalam kesempatan ini, pihak MTIC ingin memohon kerjasama orang ramai untuk menggunakan lagi aplikasi transport BN ini bagi
permohonan-permohonan yang berkaitan lah di Jabatan Pengangkutan Darat. Dan pada kesempatan ini juga pihak MTIC dan juga JPD akan dari masa ke semasa adalah akan sentiasa berusaha untuk memperbaiki lagi aplikasi transport BN ini bagi kemudahan orang ramai. 3 buah syarikat pembekal dan 8 syarikat pengangkutan turut serta dalam projek rintis bagi menggantikan alat amaran laju Speed Warning Device SWD. Dalam sidang media mengenai projek rintis tersebut, Pengarah Pengangkutan Darat JPD berkata, semua kenderaan milik kerajaan atau bukan kerajaan, khususnya kenderaan beran, kenderaan komersial dan pengangkutan awam adalah dikendaki dipasang SWD. Menurutnya, satu jawatan kuasa telah ditubuhkan oleh JPD bagi mengendalikan projek rintis tersebut dan hasil daripadanya akan diteliti dan dinilai bagi mengetahui keberkesanan penggunaannya. Akan berjalan selama JPD akan menguji cuba keberkesanan penggunaan SWD yang dilengkapi dengan peralatan Global Positioning System atau GPS, di mana melalui projek ini sekarang akan dipantau dan akan melaluinya beberapa syarikat tempatan yang telah membekalkan dan ikut serta di dalam projek ini akan membantu untuk mengumpul maklumat mengenai dengan penggunaan SWD ini. Mudah-mudahan apabila alat yang diuji cuba ini diuji dan juga dianalisis data-datanya, melaluinya beberapa keputusan akan dibuat mengenai, untuk arah tuju berkaitan dengan penggunaan speed warning device yang serupa ini. Jadi bagi pihak JPD ini adalah merupakan salah satu daripada peluang untuk kita ni macam memperbaiki mana-mana pemantauan kenderaan-kenderaan, terutama sekali kenderaan berat, komersial dan pengangkutan awam, supaya semua dengan tujuan untuk memastikan keselamatan orang ramai, terutama sekali yang berkaitan dengan kenderaan berkenaan. Penguasa Polis Pengeran Haji Abdul Salam bin Pengeran Haji Abdul Ghani, pemangku pengarah siasatan kawalan lalu lintas, turut menasihati pemandu agar sentiasa mematuhi peraturan di bawah Akta Lalu Lintas Jalan Raya Penggal 68, terutama sekali mematuhi aturan had laju. Menurutnya, para pengguna jalan raya juga khasnya pemandu-pemandu kenderaan komersial perlu sentiasa mematuhi syarat-syarat yang dikeluarkan oleh pihak JPD. Pemandu kenderaan komersial haruslah memikirkan keselamatan pengguna jalan raya yang lain dan mempunyai rasa tanggungjawab semasa memandu. Tahap kesihatan perlulah dalam keadaan baik dan memenuhi syarat yang telah dikeluarkan oleh pihak berkuasa, artinya medical fit. Tidak ada permasalahan kesihatan yang boleh menjejaskan kesihatan sebagai pemandu kenderaan berat. Berkebolehan dalam meneliti ciri-ciri keselamatan kenderaan sebelum dipandu, mempunyai lesen memandu mengikut kelas lesen memandu yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Pengangkutan Darat, memandu dalam keadaan selamat. Sebagai contoh, sebagai pemandu bas penumpang, hendaklah berhenti di tempat perhentian bas ataupun di tempat penurunan penumpang yang dihaskan. Dan sebagai pemandu kenderaan berat, hendaklah mematuhi dan memastikan tidak membawa barangan melebihi had muatan ataupun memastikan barangan yang dibawa tidak jatuh ataupun berguguran daripada kenderaan. Dasar perubahan iklim pertama, negara Brunei Darussalam membentuk hala tuju negara ke arah menjadi sebuah negara lestari yang rendah karbon serta berdaya tahan iklim. Ia dilancarkan oleh Majlis Kebangsaan Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam pada 25 Julai 2020. Manakala ke arah menghasilkan dokumen operasi yang terperinci bagi mencapai sasaran dasar tersebut, sebuah pasukan petugas ODTF telah dibentuk. Penubuhan pasukan tersebut bertujuan untuk membentuk peta jalan yang inklusif dan koheren serta mengandungi pelan tindakan jangka masa panjang yang terperinci, pemboleh utama, garis masa, kunci petunjuk utama yang terperinci serta mekanisme pemantauan dan pelaporan bagi pelaksanaan 10 strategi yang terkandung
di dalam Dasar Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam. 10 strategi tersebut adalah pelepasan industri, liputan hutan, kenderaan elektrik, tenaga lestari, pengurusan tenaga, harga karbon, pengurusan sisa, kedayattahanan dan adaptasi perubahan iklim, inventari karbon dan kesedaran dan pendidikan. Draft pertama Dokumen Operasi Dasar Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam yang dijangka dihasilkan pada penghujung bulan Oktober ini akan dihadapkan kepada Majlis Kebangsaan Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam. Beberapa siri bengkel mewakili 10 strategi yang terkandung dalam dasar itu juga dijadual diadakan dalam beberapa minggu akan datang. Sementara itu, bengkel strategi 3, kenderaan elektrik diadakan selama 2 hari bermula kemarin. Ia dianjurkan oleh Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dan Kementerian Tenaga selaku peneraju strategi 3, kenderaan elektrik dan disokong oleh Urusetia Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam. Bengkel dirasmikan oleh Awang Haji Hairul Muhammad Daud bin Haji Abdul Karim, Timbalan Setiausaha Tetap Infokomunikasi, Keselamatan Siber, Strategi dan Korporat, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi. Bengkel melibatkan 33 orang peserta terdiri daripada ahli berkepentingan dari sektor kerajaan, sektor persendirian, institusi penyelidikan dan persatuan-persatuan. Bengkel seumpamanya adalah untuk merangka dokumen operasi bagi strategi 3 kenderaan elektrik dalam mencapai sasaran peningkatan jumlah kenderaan elektrik kepada 60% daripada jumlah keseluruhan penjualan kenderaan setiap tahun menjelang tahun 2035. Bengkel seterusnya bagi strategi lainnya akan diadakan bermula 31 Ogos 2020 hingga 23 September 2020. Pelaksanaan bengkel itu juga mengambil kira garis panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan dalam mengawal wabak COVID-19. Amalan membaca surah Yasin pada setiap hari Khamis dan surah-surah lazim pada setiap pagi di sekolah-sekolah rendah di bawah Kementerian Pendidikan dapat membudayakan pembacaan Al-Quran dalam kehidupan seharian pelajar. Inisiatif tersebut juga sebagai menyahut titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia untuk menjadikan negara Brunei Darussalam sebagai negara zikir. Kru RTB membuat tinjauan di Sekolah Rendah Jerodong. Amalan membaca surah-surah Al-Quran ini antaranya bagi memohon kehadrat Allah SWT agar ilmu yang dipelajari murid-murid akan mendapat keberkatan. Ia juga merupakan usaha berterusan Kementerian Pendidikan bagi meningkatkan lagi penghayatan dan mencintai Al-Quran. Menjadi penerang hatilah untuk mereka menerima dan dalam menuntut ilmu pengetahuan dan diharapkan dapat dianugerahkan kefahaman dalam pembelajaran dorang. Dan juga di samping itu amalan membaca surah-surah Yasin dan juga surah-surah pendek ini adalah sebagai pendinding diri daripada segala penyakit dan juga yang perkara-perkara yang berbahaya, di samping sama-sama untuk meraih pahala. Tinjauan di Sekolah Rendah Dato' Muhammad Yasin, Mukil Menteri pula mendapati warga sekolah terus istiqamah mengamalkan membaca Al-Quran. Dalam usaha untuk menghayati pembacaan Al-Quran, sekolah ini melaksanakan pelbagai program berbentuk kerohanian termasuk program barakah untuk mendapatkan keredaan dan keberkatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Antara amalan yang terkandung dalam program barakah ini ialah amalan membaca doa sebelum dan selepas belajar, kemudian amalan membaca surah-surah pendek sebelum memulakan pembelajaran juga, antaranya bacaan surah Al-Fatihah, suratul Ikhlas, suratul Nas dan surah Al-Falaq. Mudah-mudahan daripada program ini dijalankan, mudah-mudahan warga sekolah rendah Datuk Muhammad Yasin khususnya dan penduduk seluruh negara Brunei Darussalam amnya akan sentiasa mendapat taufik dan hidayah, sentiasa cemerlang gemilang dan terbilang dunia dan akhirat. Penyertaan kini dibuka bagi rakyat dan penduduk tetap negara ini untuk menyertai musabaqah menghafaz Al-Quran beserta pemahamannya peringkat kebangsaan tahun 1442 Hijrah.
Pusat Pengajian dan Penyebaran Al-Quran MABIMS, Kementerian Hal Agama menyatakan musabakah tersebut bertujuan menggalakkan umat Islam di negara ini untuk mencintai Al-Quran melalui hafazan dan menjadikannya sebagai salah satu daripada amalan harian. 5 kategori akan dipertandingkan iaitu kategori A, hafazan juz 30 dan pemahaman surah Al-Ghashiyah, surah Al-Fajr, surah Ad-Duha dan surah Al-Qadar. Kategori B, hafazan surah-surah pilihan dan pemahaman surah Al-Jumu'ah dan surah An-Nur. Kategori C, hafazan juz 1 hingga juz 3 dan pemahaman surah Al-Maidah. Kategori D, hafazan juz 1 hingga juz 15 dan pemahaman surah Al-Anbiya dan surah Al-Hajj. Kategori E, hafazan 30 juz Al-Quran dan pemahaman surah-surah. Penyertaan adalah tertakluk pada syarat-syarat bagi setiap kategori. Borang penyertaan boleh diperoleh di Pusat Pengajian dan Penyebaran Al-Quran MABIMS, Kementerian Hal Agama, Blok 2H tingkat 8, Kondominium Ong Somping, Jalan Ong Somping. Borang-borang yang dilengkap hendaklah dikembalikan ke pusat berkenaan tidak lewat daripada pukul 4 petang pada 30 November 2020. Bagi keterangan lanjut, hubungi talian yang tertera. Para nelayan atau orang ramai yang berhasrat untuk membuat aktiviti penangkapan ikan dikehendaki mendapatkan lesen-lesen sah di bawah Perintah Perikanan 2009. Dalam pada itu, Jabatan Perikanan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan mengingatkan bahawa lesen alat menangkap ikan bagi tahun 2021 hendaklah dibaharui mulai 1 Oktober hingga 31 Disember tahun ini. Lesen alat menangkap ikan boleh diperoleh di Jabatan Perikanan di keempat-empat daerah iaitu di Ibu Pejabat Jabatan Perikanan Kampung Serasa, Pusat Perikanan Belain, Pejabat Perikanan Tutong dan Pejabat Perikanan Temburong. Kesemua pejabat tersebut dibuka pada hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu dari pukul 8 pagi hingga 12 tengah hari dan 1.30 hingga 3 petang. Sesiapa yang didapati menjalankan aktiviti penangkapan ikan tanpa lesen alat menangkap ikan yang sah akan diambil tindakan di bawah Perintah Perikanan 2009. Sebahagian jalan di Lebuh Raya Muara Tutong di kawasan kilometer 107 Hala Daerah Tutong dan di kawasan kilometer 15 Hala Muara ditutup sementara bermula hari ini hingga 5 September 2020. Menurut kenyataan media Jabatan Kerja Raya JKR Kementerian Pembangunan, penutupan tersebut adalah disebabkan kerja-kerja pembaikan jalan di kawasan berkenaan yang bermula dari pukul 8 pagi hingga 6 petang. Jalan berkenaan akan dibuka semula sebaik sahaja kerja-kerja pembaikan siap dilaksanakan. Sehubungan itu, para pengguna jalan raya diingatkan supaya berhati-hati dan sentiasa mematuhi papan-papan tanda keselamatan dan lalu lintas yang dipasang di kawasan berkenaan bagi mengelakkan perkara-perkara yang tidak diingini. Bagi aduan, hubungi JKR melalui talian Darussalam 123 atau live chat 83333123, Facebook Jabatan Kerja Raya Brunei Darussalam dan email pro@pwd.gov.bn. Orang ramai dinasihatkan untuk tidak menggunakan dua produk kosmetik yang didapati dicemari dengan bahan terlarang yang tidak diisytiharkan. Menurut kenyataan dari bahagian farmasi Jabatan Perkhidmatan Makmal Saintifik Kementerian Kesihatan, produk-produk tersebut SL Blossom dan SL Angel dari Malaysia mengandungi bahan pencemar yang boleh mengakibatkan kesan-kesan mudarat yang membahayakan kesihatan. Produk-produk tersebut adalah dilarang untuk diimport dan dijual di negara Brunei Darussalam. Orang ramai yang telah membeli atau memakan produk-produk tersebut adalah dinasihatkan untuk memberhentikan pengambilannya dengan serta-merta jika mereka mengalami kesan adverse dan merasa tidak sihat selepas memakan produk-produk berkenaan, hendaklah berjumpa doktor dengan segera. 2 individu warga negara Indonesia dan seorang individu warga tempatan dikenakan kompaun sejumlah RM100 setiap seorang setelah didapati melakukan kesalahan di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil Penggal 30 Bab 12-1-A kerana membuang pontong rokok di tempat awam di kawasan premis Kampung Menglait Gadong. Individu-individu berkenaan dikehendaki membayar kompaun tersebut dalam tempoh 7 hari. Kegagalan dalam menjelaskan bayaran kompaun akan mengakibatkan kes berkenaan dihadapkan ke mahkamah.
Bagi kesalahan pertama boleh membawa hukuman denda RM1,000, manakala kesalahan kedua dan seterusnya boleh didenda RM3,000 dan penjara tidak melebihi 3 bulan. Kementerian Pendidikan memaklumkan pengambilan pusingan kedua HEKAS 2020 secara dalam talian bagi kemasukan ke Universiti Brunei Darussalam UBD, Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA dan Politeknik Brunei PB bagi tahun akademik 2020-2021. Bagi keterangan lanjut, layari laman sesawang Kementerian Pendidikan di moi.gov.bn atau laman sesawang HEKAS yang baharu di hekas.moi.gov.bn. Sebarang pertanyaan, hubungi terus pentadbiran HEKAS melalui email as.hekas@moi.gov.bn atau melalui talian telefon 2381992 atau 2381224 semasa waktu pejabat.